Ini bukan cerita dari masa lampau. Ini realiti hari ini. Di Malaysia tahun 2025, ketika penduduk di kawasan lain mandi dengan air, penduduk Pulau Kenyogan masih hidup seperti sebelum merdeka. Masih mengangkut air perigi dan menadah air hujan untuk kegunaan harian. Pulau terpencil dalam daerah beluran ini dihuni lebih 1,200 penduduk. Majoriti penduduk di sini bekerja sebagai nelayan dan penjaja kecil. Sehingga kini mereka masih bergantung sepenuhnya kepada 3 sumber utama, tangki tadan hujan, air perigi dan satu telaga tiup. Apabila kemarau tiba, kehidupan seharian terpaksa disesuaikan dengan kos, tenaga dan masa tambahan semata-mata untuk air. Masalah air di Kampung Kenyogan ini, rata-rata ahli masyarakat Kampung Kenyogan ini memerlukan sangat air bersih. Air bersih. Yang saya maksudkan air daripada yang diproses, yang ditapis. Seperti tempat-tempat lain kan, tempat-tempat lain ada. Jadi macam kami ini, kami pun sudah beberapa kali kami ajukan pergi kerajaan melalui wakil rakyat. Jadi setakat ini belum ada lagi yang dapat disediakan. Jadi kalau boleh, sebab orang-orang di Kenyogan ini, di Kampung Kenyogan ini memerlukan air sangat-sangat. Sebab kami hanya berharap pada air hujan dan air perigi saja. Air dari perigi digunakan hanya untuk mandi dan mencuci pakaian, untuk memasak, minum dan berniaga. Mereka terpaksa membeli air botol. Harganya sudah pasti satu bebanan. Demi air, mereka perlu mengurangkan perbelanjaan yang lain. Dia memang sangat mahal kalau bagi kami. Terpaksa kami kena kontrol jual lah. Ya, kena jadi budget juga kalau macam ada duit. Kalau macam ada pendapatan, kena kontrol lah beli air tu. Berapa lah macam tu. Mudah-mudahan kerajaan bagi kami air pipe kami macam ni. Kalau sampai di Kampung Kenyogan. Sebab kalau guna air susah. Kalau ada hujan baru ada air. Kalau tiada, tidak ada lagi air. Macam kami jual air, kalau macam tidak ada air hujan, kena beli air mineral. Kami masak, kami gunalah buat air untuk kami jual. Jadi kalau habis guna dulu air perigi boleh diguna, tapi sekarang sudah beli guna diminum untuk mandi atau cuci baju saja. Sebab di airnya kotor sudah kan, kuning. Kalau dulu boleh lagi kami tapis simpan berapa hari boleh diminum, tapi sekarang sudah. Bagi nelayan seperti Syafi'i Makno, bekalan air bersih bukan hanya soal keselesaan, tetapi penentu kepada kelangsungan hidup dan pendapatan. Yang untuk air di tangki itu kami gunakan untuk masak apabila ada air hujan. Jadi untuk kegunaan untuk mandi dan juga mencuci pakaian, kami menggunakan air tiup dan juga air perigi. Penduduk telah mencadangkan pembinaan sistem penapisan mini atau loji rawatan berskala kecil yang boleh menggunakan sumber mata air sedia ada di pulau itu. Namun buat masa ini mereka masih bergantung kepada sistem manual seperti pam dan saluran graviti yang tidak mencukupi dan bergantung sepenuhnya kepada tenaga penduduk dan keadaan cuaca. Lebih 60 tahun selepas merdeka, penduduk Pulau Kenyogan tidak mahu terus ketinggalan dan disisihkan dalam perkara paling asas, hak untuk hidup dengan bermaruah.